Okey, hai semua. So, kita sering hari sebagai pejuang untuk mereka yang tengah melalui masalah kesihatan mental, kita sering dengar ada pelbagai tanggapan salah ataupun miskonsepsi tentang apakah itu sebenarnya kesihatan mental. So, mari kita untuk hari ini bincang beberapa miskonsepsi ataupun tanggapan salah yang kita kerap jumpa dalam kerja kita di MIASA. So, pertama sekali, kita sering dengar bahawa ada ramai di luar sana yang rasa bahawa masalah kesihatan mental tak akan dialami oleh saya. So, kalau kita lihat pada statistik yang ada berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM yang terbaru, anggaran terbaru adalah kira-kira 30% penduduk Malaysia ataupun masyarakat Malaysia akan mengalami sebuah masalah kesihatan mental dalam kehidupan mereka. So, kalau kita tengok dalam Malaysia ni kan ada penduduk lebih kurang 33 juta kan. So, kalau kita ambil 30% tu, dia lebih kurang akan jadi 9 hingga 10 juta orang tu. So, itu bukan jumlah yang kecil. So, berdasarkan jumlah sebegitu, itu pun kita boleh nampak bahawa mana-mana orang mungkin boleh dapat masalah kesihatan mental. Dan dalam pengalaman kita, masalah kesihatan mental tidak kira agama, bangsa, negara, sama ada seseorang kaya ataupun miskin. Mana-mana orang ada kemungkinan, ada risiko tersendiri untuk mendapatkan masalah kesihatan mental. Kedua, kita juga sering dengar bahawa masalah kesihatan mental timbul oleh kerana kelemahan ataupun kekurangan dalam perwatakan seseorang. Ini adalah tidak benar langsung kerana kita tahu berdasarkan banyak kajian di luar sana, ada banyak faktor yang mempengaruhi sama ada seseorang akan mendapat masalah kesihatan mental. Pertamanya adalah faktor biologi. So, ini merangkumi aspek-aspek seperti sejarah keluarga, sejarah genetik kita, sama ada kita mempunyai penyakit kronik. Kalau kita ada masalah kesihatan fizikal juga, itu akan meningkatkan risiko kita dari segi biologi untuk mendapatkan masalah kesihatan mental. So, faktor biologi merangkumi semua aspek ini. Keduanya ialah dari segi pengalaman hidup. So, segala pengalaman dalam hidup kita akan secara langsung ke tak langsung membentuk risiko kita dan persepsi kita terhadap dunia luar yang seterusnya akan mempengaruhi sama ada kita akan mendapat masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, dalam kalangan kita yang tengah menghadapi isu seperti trauma, isu penderaan, mana-mana event yang signifikan, yang kurang sedap, yang perit, itu juga akan membentuk dan meningkatkan risiko kita untuk mendapatkan masalah kesihatan mental. So, ini adalah sedikit sebanyak faktor yang akan mempengaruhi risiko kita. Last sekali, ketiga, kita juga sering dengar ada setengah orang yang di luar sana yang menganggap bahawa mereka yang terpaksa menghadapi masalah kesihatan mental tidak mampu untuk sembuh dan tidak mampu untuk menyambung perfungsian seharian seperti mana-mana orang lain dari segi kerja ataupun studi sebagai contoh. Ini juga adalah tidak benar kerana kita tahu ada banyak jenis sokongan yang boleh dihulurkan kepada mereka yang tengah berjuang dengan masalah kesihatan mental. Dari sudut perubatan, kita boleh jumpa dengan psikiatris, counselors dan juga pakar psikologi klinikal sebagai contoh untuk mendapatkan rawatan tertentu dari sudut klinikal. Selain itu, kita di MIASA juga sering memperkatakan dan memperjuangkan sebuah pendekatan yang lebih holistik terhadap proses penyembuhan seseorang yang tengah berjuang dengan masalah kesihatan mental. So, apa kita maksudkan bila kita sebut holistik? Ini termasuk pendekatan-pendekatan yang sentuh dalam aspek kerohanian sebagai contoh. Ini termasuk kelas-kelas kesenian yang kita ada seperti kelas art, kelas drama dan juga kelas menari sebagai contoh. Di samping itu, kita juga memperjuangkan perkhidmatan di mana seseorang yang tengah ataupun telah bergelut dengan masalah kesihatan mental membantu orang lain yang tengah bergelut dengan masalah kesihatan mental mereka tersendiri, iaitu peer support ataupun dalam bentuk kumpulan